Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'da. Tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, yang bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas peluang untuk kita sama-sama hadir pada malam ini untuk menunaikan tuntutan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda ya kita membuktikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita ikuti pula dengan majlis membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ya majlis membaca Al-Quran ini yang menjadi sebab untuk kita mendapat syafaat pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang masyhur, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, rajin-rajinlah, sentiasalah, ya, lazimkanlah diri kamu ya untuk mengamalkan serta membaca Al-Quranul Karim, dan insya-Allah pada hari akhirat kelak dia akan datang. Macam mana rupanya Allah Ta'ala sahaja yang lebih tahu, tetapi Al-Quran itu akan datang untuk menjadi pembela. Dia akan jadi kita punya lawyer lah bahasa mudahnya. Dia akan jadi kita punya pembantu. Dia akan menjadi kita punya penyelamat pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya pada malam ni biiznillah ta'ala kita nak menyambung perkongsian kita pada membaca surah Ar-Ra'di, ya, pada membaca surah Ar-Ra'di. Dan sebelum ni kita telah sampai pada ayat yang ke-10. Okey, sebelum ni kita telah sampai sehingga ayat yang ke-10, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribun bin nahar. Ya, iaitu yang mana minta maaf tuan-tuan ya, hidung macam tersumbek pula minta maaf, tertiba pula. Ya, pada ayat yang ke-10 kita dah kongsikan hari itu bahawasanya sama sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala sesiapa yang bercakap dengan kuat, siapa-siapa yang bercakap dengan lantang, siapa-siapa yang cakap dengan berbisik, bahkan siapa yang bercakap dalam hati. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sawaun, sama sahaja, tak ada beza. Ya, semuanya tidak ada perkara yang terlindung ya pada pendengaran, pada penglihatan, pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa man huwa mustakhfim bil laili, siapa yang duk menyorok-nyorok, siapa yang duk menyamar, siapa yang duk menyelinap, siapa yang duduk dalam bersembunyi, dalam keadaan bersembunyi, sama juga Allah Subhanahu wa taala tahu, baik dalam keadaan pada waktu siang maupun pada waktu malam. Maka insya-Allah kita akan sambung pada malam ini menyambung bacaan kita pada ayat yang ke-11. Ya, kita akan sambung bacaan kita pada ayat yang ke-11 insya-Allah. Bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqqibatun. Okey, nampaknya ayat ni paling panjanglah setakat ni. Ya, sangat panjang nak berbandingkan dengan ayat 1 sampai 10. Okey, ayat yang ke-11. Lahu mu'aqqibatun. Lahu, awal-awal lagi pada dua huruf ni suka untuk saya mengingatkan, ini sebenarnya gabungan dua perkataan. Perkataan lahu asalnya, ya, kita ambil basic bahasa Arab sekejap. Perkataan lahu simple saja tuan-tuan. Lahu ni asalnya huruf la, lam bari atas la, tambah dengan huwa. Tambah dengan huwa. Sesungguhnya ataupun semestinya ataupun sememangnya dia. Pendekkan jadi lahu. Alright. Lahu mu'aqqibatun. Lahu kat sini kita ada ha baris depan.
dan ada waw kecil dekat sebelah dia, maka nama hukumnya adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Mu'aqqibatum min. Mu'aqqibatum min, tanwin pada huruf ta bertemu dengan huruf mim. Tanwin pada huruf ta, tun, bertemu dengan huruf mim. Mu'aqqibatum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, daripada semua qiraat yang ada dalam dunia ini, yang sampai bacaan dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang baca dengan mu'aqqibatun min. Tak ada siapa pun. Kat sini kan tanwin, kan? Kat sini kan tanwin. Saya pakai warna lain lah. Okey, ni tanwin. Alright, nampak dah tu. Walaupun tulisan dia mu'aqqibatun, tunjuklah perkataan ni dekat mana-mana orang Arab yang pandai membaca, dia akan tahu ini kat sini ada tanwin. Jadi dari sudut penulisan Al-Quran, tanwin itu tidak boleh dihilangkan sama sekali. Tanwin itu mesti kekal. Tetapi kenapa bila kita baca sambung tun ni dengan min, tidak ada langsung riwayat yang baca dengan tun? Tak ada. Semua orang baca dengan tum, T-U-M. T-U-M, tum. Ya, semua. Tak kisahlah orang Islam duduk dekat Afrika ke, utara ke, barat ke, timur ke, selatan ke, semuanya sama akan baca dengan tum. Maka dekat sini bacaan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya ulama-ulama tabi'in lah, dia bahas panjang sikit. Okey, kita dah kata dah tadi bahawa tanwin itu mesti dikekalkan penulisan dia. Tetapi bacaannya bila kita sambung mu'aqqibatum, nun tu pergi mana? Ni nun ni. Huruf nun ni, bunyi tanwin ni pergi mana? Maka ulama mengandaikan tanwin itu digabungkan ke dalam mim. Tanwin itu dimasukkan ke dalam mim. Bila dimasukkan, mim tu pula ada sabdu. Mim tu pula ada sabdu. Daripada huruf alif sampai ya, 29 huruf, nun dengan mim kalau dia bersabdu mesti dengung. Tuan-tuan, kalau tanya Abu Jahal pun, kalau tanya Abu Jahal, Abu Lahab, yang kufur-kufur tu semua pun, dia orang pun tahu kalau nun tu ada sabdu, kalau mim tu ada sabdu, mesti dengung. Apalagilah kalau kita dapat wahyu ni daripada Allah Subhanahu wa taala, lagilah jelas memang kena baca dengung. Oleh kerana tadi kita kata tadi, bunyi tanwin itu, bunyi nun itu seolah-olah dimasukkan ke dalam mim, digabungkan atau dimasukkan ke dalam mim. Tuan-tuan, perkataan dimasukkan itu atau digabungkan tadi itu dalam bahasa Arab idgham. Dalam bahasa Arab idgham. Bacaan tadi ada dengung tak? Ada dengung tak? Ada dengung. Oleh kerana ada dengung, ma'al gunnah. Inilah dia asal usul nama idgham ma'al gunnah. Ini dia. Ya, dan ini bacaan praktikal ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah-istilah ini sahaja yang diperkenalkan oleh para ulama. Okey. Teruskan. Ya, memandang saya sebenarnya panjang-panjang tu sebab hari ni satu ayat aja sebenarnya. Plannya memang gitu. Ya, ayat ni insya-Allah hari ni satu ayat sajalah biiznillah taala. Kita teruskan. Min baini, nun sakinah bertemu dengan ba. Min baini, sama juga kalau kita nak panjang-panjangkan perbahasan tadi, tidak ada satu pun yang akan baca dengan min, M-I-N, tak ada. Tak ada seorang pun yang akan baca dengan min. Semuanya akan menukarkan bunyi nun, min tu, kepada bunyi huruf mim, kepada bunyi huruf M, ya, huruf M. Maka pertukaran tersebut dinamakan sebagai iqlab, tukar daripada nun jadi mim. Kan jauh tu. Nun tukar kepada mim, tukar langsung. Maka pertukaran itu namanya iqlab. Dinamakan sebagai iqlab. Okey, kita teruskan. Min baini yadaihi wa min khalfih. Sila potong pada khalfih. Potong pada min khalfih. Siapa yang larat, siapa yang mampu, baca sambunglah lebih baik. Ya, tapi kita ambil jalan mudah untuk pada malam ni. Kita nak mudahkan bacaan, potong dekat situ. Tak ada masalah tuan-tuan, maknanya lengkap. Ya, maknanya lengkap.
Nak baca terus pun boleh, ya, kita teruskan sahaja. Yahfazunahu min amrillah. Berhenti pada lafzul jalalah, nama Allah, alif lam lam ha tu lafzul jalalah. Baik. Teruskan. Innallaha, dengung. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Potong. Yang ini nampak macam panjang, tapi saya takkan potong. Ya. Sebab kalau potong tadi takut-takut maksudnya tak sempurna. Kita biarkan, kekalkan sahaja ayat ini, innallah sampai bi anfusihim. Sambung bacaan tuan-tuan. Wa iza, ya, alif bertemu hamzah. Alif pada iza jumpa hamzah arada. Di antara dua perkataannya, alif jumpa hamzah di antara dua perkataan. Bacaannya 4 harakat. Bacaannya yang kita amalkanlah, ya, iaitu 4 harakat, dan nama hukum dia mad jaiz munfasil, yang paling hujung tu lah. Okey. Sambung. Aradallahu biqaumin, tanwin bertemu dengan sin. Tanwin bertemu dengan sin, ya, ada dengung sebanyak 2 harakat, dan nama hukumnya ikhfa, ya, ikhfa haqiqi, ya, ikhfa haqiqi. Su'an, ya, su'an ini satu perkataan. Su'an, keburukan ataupun kejahatan. Ada tak perkataan keburukan ni? Ada. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, perkataan dia adalah su'an. Waw sebagai huruf mad jumpa dengan hamzah dalam satu perkataan, panjangnya dibaca dengan 4 harakat, nama hukumnya mad wajib muttasil. Sambung. Fala maraddalah, berhenti. Saya yakin kebanyakan mushaf dia letak huruf jim kat sini. Ya, waqaf jaiz, waqaf harus. Tak apa, kita berhenti teruslah, berhenti kat situ. Wa ma lahum, mim gabung dengan mim, ya, idgham kembar, idgham mutamasilain, ya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Berapa dengung tu? Potongannya paling last ni pendek je. Wa ma lahum min dunihi min wal. Ada 3 dengung pada potongan yang terakhir ni, yang paling pendek ni. Masya-Allah, tabarakallah. Dan macam biasalah, ya, kalau kita berhenti pada ni lafzul jalalah amrillah, kita berhenti pada wal, min wal. Standard tuan-tuan, mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun. Bacaan dia berapa harakat? Kita ambil bacaan yang paling senang, iaitu 2 harakat. Okey. Jadi habislah, saya ingat itu sahaja hukum tajwid yang saya nak keluarkan daripada ayat yang ke-11 ni. So insya-Allah kita akan mulakan dengan bismillah lah. Ya, kita akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan kita baca sama-sama insya-Allah. Yang ini potongan yang pertama ni kita potong pada khalfi. Pada khalfi. Okey. Ready tuan-tuannya dalam kiraan 3, mula dengan bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Okey, cantik. Kita teruskan saja. 1 2 3. Yahfazunahu min amrillah. Teruskan. 1 2 3. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Okey, macam tak cukup nafas tadi, patut tanya nafas panjang sikit, tapi tak apalah. Ya, insya-Allah mudahlah tu. Teruskan pada wa iza, ya. Ready? 4 harakat tu wa iza. 1 2 3. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Cantik. Dan kita habiskan ayat ni. Ingat ada 3 dengung. 1 2 3. Wa ma lahum min dunihi min wal. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Untuk ayat yang ke-11 pada malam ini, masya-Allah, tabarakallah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita tengok dari sudut terjemahan terlebih dahulu. Okey.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dah hilang pula. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, terjemahan untuk ayat yang ke-11. Baginya ada malaikat-malaikat yang silih berganti. Baik, tang mana perkataan baginya tadi? Lahu. Perkataan lahu maksudnya adalah baginya ataupun untuknya. Mu'aqibatun ni, kalau berdasarkan ayat ini, ya, maksudnya makhluk-makhluk ataupun orang-orang yang tukar shift. Saya guna istilah zaman sekarang. Tukar shift kerja. Ya, tukar shift kerja. InsyaAllah kejap lagi kita tengok dia punya huraian dia. Mim baini yadaihi. Yang ini kita dah banyak kali dah sebut. Baini yadaihi maksudnya gambaran kepada depan. Baina yadaihi maksudnya ialah gambaran kepada di hadapan seseorang itu. Wa min khalfihi, ya, wa min khalfihi, dekat belakang dia pun ada. Sekali lagi kita ulang. Untuk seseorang itu, seseorang tu siapa? Kejap lagi kita tengok. Untuk seseorang akan ada orang yang bekerja tukar shift. Ya, bersilih gantilah. Bahasa yang standardnya bersilih ganti. Makhluk-makhluk yang bersilih ganti itu ada dekat depan dan ada dekat belakang. Itu maksud dia. Yahfazunahu. Baik, apa kerja makhluk-makhluk yang tukar shift tadi ni, yang bersilih ganti tadi ni? Menjaga dia, ni dia yang disebutkan dalam perkataan lahu. Menjaga dia min amrillah, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita potong setakat itu sahaja dahulu. Ya, kita potong setakat itu sahaja dahulu sebelum kita masuk pada potongan ayat yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat 11 ini, Allah Ta'ala nak menceritakan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada setiap manusia. Bila saya kata setiap, semua orang termasuklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada penjaganya. Pun ada orang, ya, iaitu pekerja-pekerja yang sentiasa mengawasi dan menjaga keadaan semua orang termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini menceritakan tentang malaikat. Okey, ayat ini menceritakan tentang malaikat. Baik, malaikat apa tu? Malaikat apa yang saya boleh senaraikan berdasarkan kitab syarah tafsir Ibnu Katsir yang menjadi rujukan utama kita setakat ini sepanjang perkongsian kita ni? Antara malaikat-malaikat yang dinamakan, ya, yang diberikan gelaran muaqibat, saling bertukar bersilih ganti waktu kerja. Nombor 1, malaikat hafazah. Terjemahan mudah, bodyguard. Malaikat hafazah, terjemahan senang, bodyguard. Okey. Yang seterusnya, malaikat pencatat amal, benda istilah dalam bahasa Arab itu. Pencatat amalan. Ya, pencatat amalan. Sebelah kanan kita ada yang mencatatkan amalan kebaikan, sebelah kiri kita ada yang mencatat amalan keburukan ataupun kejahatan. Okey. Lepas tu ada malaikat yang mengawasi kita bab makan minum. Nak tulis banyak sangat sebenarnya ni. Ada yang bab menjaga kita dalam bab makan minum, perjalanan kita, angin. Ya, apa lagi? Keselamatan kita. Hulu kili kita sebenarnya dikelilingi oleh para malaikat, masya-Allah tabarakallah. Ya, dan malaikat-malaikat ni kebanyakannya tukar shift pada waktu pagi dan petang. Malaikat-malaikat ini bersilih ganti tukar shift pada waktu pagi dan petang. Itu huraian-huraian yang saya boleh tambahkan, dan saya bawakan kepada tuan-tuan semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdasarkan kitab ini disebutkan lil abdi malaikatun yata'aqabuna alaihi. Untuk setiap orang baik lelaki baik perempuan akan ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Harisa bil laili wa harisa bin nahar. Maksudnya seseorang itu akan sentiasa dijaga, akan ada pengawasnya pada waktu pada waktu siang dan pada waktu malam.
yahfazunahu minal aswa'i wal hadithat. Okey, iaitu malaikat-malaikat hafazah nombor 1 yang saya tulis tu, dia akan menjaga keselamatan kita sampai tahap semut pun tak akan masuk dalam telinga. Ulat-ulat, virus pun tak akan masuk dalam badan selagi Allah Ta'ala tak izinkan, selagi Allah Ta'ala tak benarkan malaikat untuk membenarkan virus tu masuk. Nampak tak? Allah Ta'ala suruh malaikat jaga kita. Kalaulah Allah Ta'ala nak penyakit ataupun binatang-binatang ataupun apa-apa benda lah terkena dekat badan kita, Allah Ta'ala akan kata pada malaikat, biarkan orang ini pada saat sekian. Maka time tu bahaya akan kena dekat kita atas arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga penyakit. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah. Kama yata'aqabu, seperti itu juga malaikat-malaikat yang lain untuk menjaga bab amal kebaikan. Tu pun saya dah catatkan tadi, iaitu yang menjaga pada bahagian kebaikan dan keburukan. Dan juga ada malaikat-malaikat pemantau CCTV. Ya, malaikat-malaikat yang melihat pada waktu malam dan pada waktu siang. Baik. Berapa jumlah malaikat-malaikat ni setakat yang memantau kita pada waktu siang dan pada waktu malam ini? 2 malaikat diletakkan di sebelah kanan. Cuba kira sekejap berapa orang dalam masjid ni. Berapa malaikat setiap orang ada zaman sekarang ni, pada waktu sekarang? Sebelah kanan. So malaikat yang ada dengan kita sekarang ni ialah malaikat shift malam, tuan-tuan ya. Dia akan tukar shift pada waktu subuh esok. Subuh esok malaikat lain pula masuk. Orang kata masuk kerja lah. Ya, punch card. Ya, masya-Allah tabarakallah. 2 dekat sebelah kanan dan 2 dekat sebelah kiri. Sahibul yamin yaktubul hasanat. Yang sebelah kanan akan mencatatkan amalan-amalan kebaikan. Wa sahibus shimal yaktubus sayyiat. Yang sebelah kiri akan mencatat segala perbuatan-perbuatan yang tak elok. Wa malakani akhirani yahfizanihi wa yahrisani. Okey, rupa-rupanya 2 malaikat yang akan ditugaskan. 1 duduk dekat depan, 1 duduk dekat belakang. Konsepnya sama macam saya cakap tadi. Kalaulah nak berlaku aksiden contohnya, selagi tak ada izin daripada Allah Ta'ala, selagi itulah aksiden tak akan berlaku dekat kita. Siapa jaga? Malaikat. Ya, jangan tanya saiznya berapa besar. Ya, jangan tanya saiznya berapa besar. Itu tak penting. Yang penting dia jaga kita. Ya, yang penting dia jaga kita. Baik. Dan kumpulan shift ini akan bertukar, macam saya sebutkan tadi, bertukar waktulah ya, seiring dengan perjalanan matahari. Hafizani wa katibani. Selain daripada menjaga, dia juga akan sentiasa mencatat. Baik. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang ini. Ya, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Sentiasa bersilih ganti untuk menjaga kamu semua, sekumpulan malaikat pada waktu malam dan pada waktu siang. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri. Malaikat-malaikat ni sempat bertemu. Shift A, shift siang, sempat bertemu dengan shift B, shift malam. Pada waktu bila? Pada waktu solat subuh dan pada waktu solat asar. Baik. Fayas'adu ilaihi allazina batu fikum. Baik, bila mana sampai pada waktu malam, ya, ataupun pada waktu petang tadi, fayas'aluhum, Allah Ta'ala akan bertanya kepada malaikat yang menjaga pada waktu siang. Dikumpul waktu bila tadi, tuan-tuan? Waktu sembahyang asar. Contohnya lah sembahyang asar. Maka malaikat yang shift siang tadi tu, daripada pagi sampai asar, dia sempat berjumpa dengan malaikat shift malam, dan malaikat shift siang akan naik pada waktu solat asar. Jumpa siapa? Jumpa Allah Ta'ala. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala akan bertanya, sedangkan Allah Ta'ala itu maha tahu. Kaifa taraktum ibadi? Ya, macam mana dalam keadaan kamu tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat shift siang tadi kata, atainahum wahum yusallun. Pagi tadi kami datang jumpa diorang masuk shift, diorang tengah sembahyang subuh.
Ya, dan kami tinggalkan mereka, wa taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ketika solat asar dalam keadaan mereka menunaikan solat fardu asar. Ya, daripada ayat ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita sedia maklum walaupun kita ni dituntut untuk menjaga waktu kelima-lima solat. Ya, menjaga waktu kelima-lima solat, tetapi daripada lima solat ni dua yang paling kena jaga, subuh dengan asar. Ya, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah solat-solat fardu kamu, terutama sekali solat wusta, solat tengah-tengah. Solat tengah-tengah ni apa? Solat asar. Ya, solat asar. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Itu hadis yang pertama daripada Al-Imam Bukhari, ya. Kita sambung hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua disebutkan oleh dikumpulkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah, ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuh. Tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu melainkan Allah Taala akan pasangkan, ya, setiap orang dalam kalangan kita dengan qarin. Qarin, qarin. Okey. Qarin. Qarin ni ada dua. Qarin ni ada dua. Satu jin, satu lagi malaikat. Ni malaikat mana pula? Ni malaikat lain dah. Ni malaikat lain. Okey, ini adalah malaikat yang kerjanya lain pula. Baik. Apakah tugas kedua-dua makhluk ni? Satu jin dan satu qarin, iaitu daripada kalangan malaikat. Okey. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuan pun ada qarin juga ke? Tuan pun ada qarin jin juga ke? Kalau qarin malaikat tu tak pelik. Qarin malaikat, kawan malaikat duk kulu-kili pergi mana pun, yang itu tak pelik tuan-tuan. Ya, tetapi qarin jin, ada juga jin mengikut Rasulullah. Rasulullah kata, "Na'am." Ya, wa iyyaya, maksudnya wa iyyaya, aku pun ada. Walakinnallaha a'anani alaihi, akan tetapi aku lebih berpengaruh terhadap dia. Aku punya pengaruh lebih menguasai dia. Berbanding dengan keadaan kita ni, kadang-kadang jin tu, qarin tu lebih menguasai kita. Maka jin tu akan ajak kita buat jahat dan kita buat jahat. Okey, jin tu ajak buat maksiat dan kita buat maksiat. Time tu maksudnya qarin itu lebih menguasai kita, mempengaruhi kita. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad tidak. Malaikat tu sentiasa mengajak Rasulullah buat amal, Rasulullah buat amal, Rasulullah buat amal. Ya, yang jin tu pula Rasulullah pula mempengaruhi dia. Rasulullah sembahyang, jin tu pun sembahyang. Rasulullah mengaji, jin tu pun mengaji. Masya-Allah tabarakallah, ya. Mana tadi? Okey. Fala ya'muruni illa bi khairin. Bahkan ada waktu-waktunya jin itu pula yang mengatakan, ya Rasulullah, jom kita bersedekah. Ya Rasulullah, jom kita solat sunat. Ya Rasulullah, jom kita puasa sunat. Pula malaikat tu dah menyuruh dah. Jin tu pula menyuruh ataupun mengajak Rasulullah untuk sentiasa melakukan kebaikan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, Al-Imam Muslim. Baik. Itu sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan lahu mu'aqibatun. Malaikat-malaikat yang menjaga tubuh badan kita, malaikat-malaikat yang menjaga amalan-amalan kita lah. Ya, masya-Allah tabarakallah. Dan standard kita ni diajar daripada sekolah rendah lagi biasanya. Malaikat yang dikata sebelah kanan tadi kita kata apa? Raqib. Raqib, ya. Malaikat yang sebelah kiri pula kita kata apa? Atid. Ya, itu pendapat ulama lah. Ya, saya pernah kongsikan perkara ni sebelum ni. Ayat Quran mengatakan itu malaikat itu dialah namanya Raqib, dialah namanya Atid. Ya, sebelum ni saya pernah kongsikan malaikat itu dialah namanya Raqib, dialah namanya Atid. Maknanya tak ada beza. Tapi terpulanglah kita nak ikut pendapat mana-mana ulama, itu tak penting. Ya, yang penting kita beriman memang ada malaikat mencatat amalan soleh dan amalan yang tak elok. Ya, masya-Allah tabarakallah. Baik. Kita masuk pada potongan yang kedua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik. Ayat ini sangat-sangat famous. Ayat ini sangat-sangat masyhur, terutama sekali oleh
ya, terutama digunakan oleh orang-orang motivator. Kan, pakar-pakar motivasi. Diambil ayat Quran ni dan digalakkan orang untuk berubah menjadi lebih baik. Tak ada salahnya, memang betul pun. Ya, memang betul. Tapi realitinya ayat Quran ni sebenarnya cakap pasal takdir. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah Taala itu kat sini innallah, ya. Innallah la yughayyiru. Allah Taala tidak akan mengubah bukan seseorang, Allah Ta'ala bukannya tidak akan ubah seseorang. Tak betul tu. Tak betul tu. Allah Ta'ala tidak akan mengubah apa yang ada. Perkataan dia ma. Perkataan dia ma. Apa yang ada pada seseorang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ini orang. Ini orang. Ini adalah orang. Ya, ma biqaumin, apa yang ada pada diri seseorang, kehidupan dia, keadaan status pekerjaan dia, status perkahwinan dia, status duit dia, status hutang dia, semua ni termasuk dalam perkataan ma. Allah Ta'ala tak akan ubah. Allah Ta'ala tak akan masuk campur. Maksudnya Allah Ta'ala tak akan ubah apa-apalah. Hatta, sehinggalah yughayyiru ma bi anfusihim. Sehinggalah orang itu sendiri membuat perubahan. Tu saya kata ayat motivator tadi tu. Sehinggalah orang itu sendiri yang membuat perubahan ma bi anfusihim, terhadap ma tadi, benda yang sama ma bi anfusihim. Makanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya cakap tadi ayat ni cakap tentang takdir. Ini adalah takdir apa? Muallaq muta'alliq. Apa istilah saya pun tak ingat dah. Takdir muta'alliq, takdir yang boleh diubah. Ya, dia takdir ada dua. Takdir ada dua. Takdir mubram, takdir muallaq. Takdir mubram, takdir muallaq. Mubram tak boleh nak kacau langsung dah. Tak boleh nak ubah langsung. Buatlah macam mana pun, kalau hari tu mati. Buatlah macam mana pun, kalau hari tu Allah Ta'ala memang kata hari ni confirm jatuh, tak akan ubah langsung, jatuhlah dia. Hari ni dia akan selamat, confirm akan selamat. Cara macam mana pun, angin tiup ke, ya, ada orang tarik dia ke, macam mana cara pun Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Ya, tapi kalau yang muallaq ni dia ada kaitan dengan usaha. Maka seluruh ayat, potongan ayat ni cakap tentang takdir yang boleh diubah. Melalui apa tuan-tuan? Melalui ikhtiar. Takdir boleh ubah. Melalui apa? Ikhtiar. Masalahnya kita tak tahu betapa luasnya rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang boleh ubah, apa yang tak boleh ubah. Kita tak tahu. Ramai orang kata umur confirm tak boleh ubah. Ramai orang yang kata umur confirm tak boleh ubah. Tak betul juga tu. Tak betul juga. Sebab apa? Rasulullah pernah menyebutkan sesiapa yang